Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang subjek iaitu GMGA 3073 iaitu pengurusan awam strategik. Saya akan menerangkan tentang penambahbaikan pengurusan strategik Kementerian Kesihatan Malaysia. Nama ahli kebenaran kami adalah Khairul Salihin bin Yusni Tamrin, Muhammad Fazil Ganda bin Jamhadi, Syaril Nicholas Anak Jerai dan saya sendiri itu Azmi bin Muhammad Adnan. Seterusnya, pengenalan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sebagai asas kesihatan awam. Ditubuhkan pada 1957 selepas kemerdekaan Malaysia. Misi KKM adalah menjaga kesihatan penduduk yang pelbagai dan menyediakan sistem penjagaan kesihatan yang komprehensif. Next, latar belakang organisasi KKM iaitu transformasi KKM dari agensi kepada proaktif. Kedua, menyedia kemudahan kesihatan seperti hospital dan klinik. Matlamat utama adalah mencapai perlindungan kesihatan sejagat untuk semua rakyat Malaysia. Misi dan misi KKM iaitu BC, Sistem Kesihatan Bertaraf Dunia. Misi ini pula adalah meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan. Selain itu menggalakkan gaya hidup yang sihat dan pengubahan dasar berasaskan bukti. Next, fungsi KKM iaitu pembangunan dasar iaitu menetapkan hala tuju perkhidmatan penjagaan kesihatan. Kedua, peraturan penjagaan kesihatan iaitu memastikan pematuhan PAYY. Ketiga, kawalan penyakit iaitu program imunisasi dan pengawasan penyakit. Keempat, promosi kesihatan iaitu kempen kesihatan dan pendidikan awam. Next, isu dan masalah strategik antaranya adalah kos penjagaan kesihatan yang meningkat, proses birokrasi, menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, ketidakstabilan politik dan ekonomi, kekurangan tenaga kerja, cabaran dalam infrastruktur kesihatan, meningkatkan celik kesihatan dan jangkaan pesakit. Next, kos penjagaan kesihatan yang meningkat iaitu peningkatan permintaan perkhidmatan kesihatan. Kedua, hospital awam menghadapi cabaran kualiti penjagaan. Ketiga, KKM terperangkap dalam kesepitan bajet. Next, 2.2 adalah kekurangan tenaga kerja. Pertama, jurang perbezaan di kawasan luar bandar. Tiga, cabaran dalam pengambilan dan pengelakan pekerja. KKM perlu menarik dan mengekalkan bakat di luar bandar. Next, proses birokrasi. Antaranya adalah struktur yang kompleks, menghalang kecepatan. Kedua, keperluan untuk inovasi dan responsif dalam krisis. Ketiga, perlu memperkemaskan proses dalaman KKM. Next, antara cabaran infrastruktur kesihatan iaitu kemudahan kesihatan memerlukan pengemasuaian, ketidaksamaan akses antara bandar dan luar bandar. KKM perlu memastikan akses sama kepada penjagaan kesihatan. Next, menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Integrasi penyelesaian kesihatan digital. Kedua adalah kekurangan dari segi infrastruktur dan tenaga kerja yang terlatih. Tiga, resiko keselamatan cyber yang berkaitan. Seterusnya saya serahkan pada kumpulan saya. Seterusnya adalah meningkatkan celik kesihatan dan jagaan pesakit. Pesakit semakin berpengetahuan dan menuntut perkhidmatan berkualiti. KKM perlu mengubah sistem untuk memenuhi keperluan pesakit. Next, 2.7. Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Yang pertama, kesan perubahan dalam keutamaan kerajaan. Yang kedua, KKM perlu menyesuaikan diri dengan ketidakstabilan dan mengutamakan perkhidmatan. Next, analisis persekitaran. Pentingnya analisis persekitaran untuk perancangan strategik KKM. Penggunaan analisis PACE dan model Foster's 5 Forces. Next, 3.1. Analisis persekitaran luaran. KKM beroperasi dalam persekitaran yang kompleks dan sentiasa berkembang. Terdiri daripada dua komponen utama iaitu penilaian persekitaran luaran dan dalaman. Next, faktor politik. Faktor yang pertama, perubahan kepimpinan dan keutamaan dasar memberi kesan kepada belanjawan. Yang kedua, keperluan untuk respons cepat dalam krisis kesihatan awam. Next, faktor ekonomi. Peningkatan kos penjagaan kesihatan semasa kegawatan ekonomi. Yang kedua, KKM perlu memastikan akses kepada penjagaan kesihatan berkualiti. Next, faktor sosial. Perubahan demografi dan peningkatan kelaziman penyakit kronik. KKM perlu menyesuaikan model penyampaian untuk warga emas dan masyarakat yang celik kesihatan. Faktor teknologi, technological factors. Kemajuan pesat teknologi memberikan peluang dan cabaran untuk KKM. Peningkatan teleperubatan, rekod kesihatan elektronik dan aplikasi kesihatan mudah alih. Meningkatkan penyampaian perkhidmatan, meningkatkan pelibatan
pesakit. Cabaran, infrastruktur yang tidak mencukupi. Kedua, kekurangan kekitangan terlatih. Strategi, berlabur dalam teknologi dan kelatihan, melindungi data pesakit daripada ancaman keselamatan cyber. Next, peluang dan ancaman, opportunities and threats. Peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, itu meningkatkan penyampaian penjagaan kesihatan dan meningkatkan hasil pesakit. Ancaman, ketidakstabilan ekonomi dan peralihan politik krisis kesihatan awam. KKM mesti kekal tangkas dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Next, analisis persekitaran dalaman, merangkumi pengurusan sumber manusia, kewangan operasi dan pemasaran. Yang kedua, penting untuk menangani isu strategik KKM. Next, pengurusan. Struktur kepimpinan KKM membentuk hala tuju strategik. Amalan pengurusan berkesan, meningkatkan proses membuat keputusan. Ketidakcekapan birokrasi menghalang kemajuan. Okey, seterusnya saya keserahkan kepada rakan saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizul Iskandar bin Jamhadi, matrik number 282806. Kami meneruskan pembentangan ini. Okey, 3.2.2, pengurusan sumber manusia, Human Resource Management. Pertama, tenaga kerja KKM ialah aset paling berharga. Kedua, cabaran, pengambilan, pengekalan dan pembangunan profesional. Ketiga, strategi untuk menarik bakat. Pertama, pakej imbuhan kompetitif dan kedua, peluang latihan. Okey, 3.2.3, kewangan, ini finance. Pertama, pengurusan kewangan adalah kritikal. Kedua, mencari jalan untuk mengoptimumkan perbelanjaan. Ketiga, ketelusan dan accountability dalam pelaporan kewangan. Terusnya, 3.2.4, operation. Pertama, kecekapan operasi mempengaruhi penyampaian perkhidmatan. Kedua, memperkemas proses dan meningkatkan pengalaman pesakit. Seterusnya, 3.2.5, pemasaran. Ini marketing. Pertama, strategi pemasaran yang berkesan penting untuk penglibatan orang awam. Kedua, menggunakan platform digital untuk menyebarkan maklumat kesihatan. Seterusnya, 3.2.6, kompetensi, trust dan kelebihan daya saing. Pertama, kompetensi trust KKM, penyampaian perkhidmatan kesihatan komprehensif. Kedua, kelebihan daya saing. Ya, ini pengurusan kecemasan kesihatan. Okey, seterusnya 4.0, pengubalan strategi. Pertama, KKM boleh gunakan SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kedua, SWOT membantu KKM memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi ancaman. Okey, seterusnya 4.1, analisis SWOT. Okey, pertama 4.1.1, kekuatan, rangkaian kemudahan dan tenaga kerja komited. 4.1.2, kelemahan, proses birokrasi dan kekurangan tenaga kerja. 4.1.3 adalah peluang, penggunaan teknologi kesihatan digital. 4.1.4 adalah ancaman, ini kos penjagaan kesihatan yang meningkat. Okey, seterusnya 5.0, pilihan strategi. Pertama, KKM mesti meneroka strategi selaras dengan visi dan misi. Kedua, setiap strategi merangkumi rasional, pelaksanaan dan kesan jagaan. Terusnya 5.1, mempertingkatkan pengurusan sumber manusia. Pertama, mempertingkatkan pengurusan sumber manusia. Kedua, mewujudkan insentif untuk tenaga kerja di kawasan luar bandar. Ketiga, program bimbingan untuk rekrut baharu. Terusnya, 5.2, transformasi kesihatan digital. Pertama, pelaburan dalam infrastruktur iaitu meningkatkan penyampaian perkhidmatan melalui infrastruktur kesihatan digital. Kedua, fokus, ini pembangunan perkhidmatan tele kesihatan dan rekod kesihatan elektronik. Ketiga, kerjasama. Ini bekerjasama dengan penyedia teknologi untuk pembangunan platform mesra pengguna. Dan seterusnya, 5.3, perkongsian awam dan swasta. Pertama, penglibatan dengan penyedia swasta. Ini memudahkan perkongsian sumber dan penyampaian perkhidmatan kolaboratif. Kedua, manfaat, iaitu meluaskan jangkauan KKM, terutamanya di kawasan kurang mendapat perkhidmatan. Dan ketiga, inisiatif, itu kempen promosi kesihatan dan program kesihatan masyarakat bersama. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Okay, terima kasih Encik Faizul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Salihin bin Husni Tamrin. Nombor
Matric 282778. Sekarang saya menerangkan kempen kesedaran awam. Nombor 1 adalah pentingnya strategi komunikasi, melibatkan orang ramai dalam promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. Yang kedua adalah utilisasi media sosial, meningkatkan kesedaran tentang perkhidmatan dan gaya hidup sihat. Yang kedua adalah yang ketiga adalah bahan pendidikan, membangunkan bahan pendidikan kesihatan yang sensitif budaya. Next. Okay, show untuk KKM ialah peningkatan kapasiti KKM, iaitu meningkatkan keupayaan KKM dalam menghadapi cabaran dan menjamin kejayaan masa depan. Next. Yang pertama adalah mengukuhkan pembangunan tenaga kerja, strategi sumber manusia, pakej pampasan komprehensif peluang pembangunan kerjaya. Yang kedua adalah program bimbingan untuk meningkatkan pengekalan dan kepuasan kerja. Yang ketiga ialah latihan sasaran untuk profesional di kawasan luar bandar. Next. 6.2 adalah melabur dalam teknologi kesihatan digital. Yang pertama adalah prioriti pelaburan, penyelesaian telekesihatan dan kesihatan digital. Yang kedua ialah kerjasama teknologi, membangunkan platform mesin pengguna. Dan yang ketiga adalah latihan untuk profesional, iaitu memastikan penggunaan alat kesihatan digital dengan berkesan. Next. 6.3 adalah memupuk perkongsian kolaboratif, perkongsian dengan penyedia iaitu swasta dan NGO, meningkatkan sumber dan keupayaan penyampaian. Yang kedua adalah inisiatif bersama, kempen kesedaran kesihatan dan program kesihatan masyarakat. Next. 6.4 adalah meningkatkan pengurusan kewangan. Pertama, model pembiayaan inovatif, iaitu menggunakan perkongsian awam swasta. Yang kedua adalah amalan belanjawan fleksibel, iaitu untuk memperuntukkan sumber secara berkesan. Dan yang ketiga adalah dana luar jangka, iaitu memberikan fleksibiliti kewangan untuk kecemasan kesihatan. Next. 6.5 adalah meningkatkan pelibatan awam. Yang pertama, strategi komunikasi berkesan, iaitu kemas kini berkala tentang inisiatif dan perkhidmatan. Yang kedua adalah membangun kepercayaan, iaitu menggalakkan pelibatan komuniti dalam promosi kesihatan. Yang ketiga ialah kerjasama dengan pemimpin komuniti, iaitu untuk sokongan akar umbi. Next. Terakhir adalah kesimpulan. Malaysia menghadapi perubahan ketara akibat cabaran baru dan keperluan penyakit. KKM penting untuk kesihatan dan kesejahteraan penduduk. Isu utama analisis alam sekitar dan cadangan strategi dikenal pasti untuk KKM. Cadangan boleh diambil tindakan bagi meningkatkan operasi dan penyampaian perkhidmatan KKM. 7.1 penemuan utama. Isu strategik yang dikenal pasti ialah kekurangan tenaga kerja, ketidakcekapan birokrasi, keperluan untuk meningkatkan kesedaran kesihatan awam, kemajuan pesat teknologi dan perubahan permintaan penjagaan kesihatan. Untuk analisis persekitaran pula, PES, PST dan SWOT memberikan pemahaman tentang persekitaran yang mempengaruhi operasi KKM, peluang kesihatan digital dan kesedaran awam, dan ancaman turun naik ekonomi dan kekangan tenaga kerja. Yang terakhir adalah pilihan strategi. Penggunaan penyelesaian kesihatan digital, inisiatif pembangunan tenaga kerja, kempen kesedaran kesihatan awam, pembaharuan birokrasi dan memupukkan kerjasama strategi. Next. 7.2 kepentingan dan show. Pendekatan holistik untuk KKM, iaitu menjadikan KKM lebih responsif, inovatif dan cekap. Transformasi kesihatan digital pula adalah meningkatkan akses dan penglibatan pesakit, pembangunan tenaga kerja, menangani kekurangan dan meningkatkan kualiti penjagaan. Yang keempat, kesedaran kesihatan awam, memperkasakan individu dan mengurangkan penyakit kronik. Yang kelima, pendekatan holistik untuk KKM ialah meningkatkan kecekapan operasi KKM. Dan yang terakhir adalah transformasi kesihatan digital, meningkatkan kapasiti dan memanfaatkan sumber daripada pihak kepentingan. Next, ini adalah tinjauan masa depan untuk KKM. Yang pertama adalah pendekatan proaktif dan adaptif, iaitu menggunakan pendekatan yang fleksibel dan responsif dalam landscape kesihatan yang dinamik. Yang kedua adalah respon pantas dan strategik, iaitu KKM perlu tangkas menilai strategi dan membuat pelarasan mengikut perubahan keadaan. Yang ketiga ialah pelibatan pihak berkepentingan, iaitu kerjasama pelbagai pihak, yakni profesional kesihatan, komuniti, orang ramai, penting untuk kejayaan inisiatif. Dan terakhir adalah teknologi dan penyesuaian, iaitu menyesuaikan diri dengan teknologi akan meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.